Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Rozani Zam Zakaria, Pakar Psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk hari ini kita berdiskusi tentang satu lagi topik tentang kesihatan mental, iaitu anxiety disorder. Seperti yang saya janjikan sebelum ni, hari ini saya akan ceritakan secara ringkas an overview of anxiety disorder supaya kita tahu apa dia jenis-jenis anxiety disorder yang berbeza, apa dia tanda-tanda dia dan bagaimana kita merawatnya secara ringkas. So fokus kita hari ini hanya anxiety disorder. So seperti yang saya sebut sebelum ni, bila kita bercakap tentang topik kesihatan mental dewasa, ada 3 kelompok penyakit yang selalu berlaku. Yang pertama psikosis, yang kedua mood, yang ketiga anxiety. So hari ini kita akan fokus tentang anxiety. So bila kita bercakap tentang anxiety ni dia tak ada equivalent word in bahasa Melayu. Tapi biasanya kita sebut sebagai kecelaruan, keresahan. Tapi secara esensinya sebenarnya anxiety bukan sekadar keresahan. Anxiety ni is a psychological state yang mana digejalai oleh 4 kategori simptom yang utama. Okay, so dia bukan sekadar perasaan. So dia ada elemen, kita panggil sebagai elemen fizikal. Dia ada elemen emotional. Dia ada elemen kognitif dan dia ada elemen behavior. Okay, so bila seseorang itu dalam keadaan anxiety state, dia akan ada tanda-tanda fizikal, emosi, kognitif dan behavior. So tanda-tanda fizikal adalah contoh-contohnya jantung jadi berdebar, berpeluh, getah tangan, gangguan-gangguan yang berbentuk gastrointestinal symptom, rasa nak muntah, sakit perut, gangguan dalam bentuk neurological, rasa pening kepala. So that is a physical symptom, biasanya activated by neurotransmitter called adrenaline. So adrenaline yang meningkat suatu anxiety akan produce a lot of physical symptoms. Kelompok yang kedua kita panggil emotional symptoms. So emotional symptom ni adalah emosi lah. So resah, takut, gelisah, tidak tenteram, tidak tenang. So everything that falls under emosi itu kita panggil sebagai emotional state of anxiety. Now kognitif pula dia berkait dengan fikiran. So dia boleh jadi tidak boleh fokus, susah untuk beri tumpuan ataupun fikiran terganggu dengan pikiran-pikiran yang berulang. Kita panggil preoccupation, rumination. Asyik duk fikir benda tu, sampai tak boleh move on, tak boleh fikir pasal benda lain. So that is cognitive. Dan ada juga gejala dalam bentuk tingkah laku. Contohnya kita mengelak untuk berbuat sesuatu, kita jadi takut untuk pergi ke sesuatu tempat, kita stop berhenti buat sesuatu, kita jadi tidak boleh tidur, kita jadi tidak lalu makan. That can also be a behavioral component of anxiety. So bila semua orang ada gejala-gejala ini, kita panggil dia dalam anxious state. Now, anxious state ni adalah sesuatu yang normal. Sekiranya, pertama, dia berlaku dalam keadaan pertama is expected. Maksudnya memang dijangka kita akan dalam keadaan anxious pada waktu itu. Contohnya exam, interview, kita ada komponen-komponen ni. So that is expected. Yang kedua, bila dia short term, sekejap-sekejap. Maksudnya bila kita exam, sebelum exam kita anxious, exam 1 jam, lepas exam kita kembali tenang. So this is normal anxiety. Yang ketiga, sekiranya dia tak ganggu fungsi seharian kita. Maksudnya, contohnya walaupun kita anxious dekat sini, kita still boleh duduk sit in for the exam. Walaupun kita anxious, kita mungkin tak do it perfectly, but we can still present to the boss, for example. So, bila anxiety itu expected, short term, dan tidak mengganggu fungsi, so it's a normal anxiety. Don't get alarmed or be too worried about it. Now, anxiety yang tidak normal pula, sekiranya dia berlaku, anxiety yang kita panggil pathological, iaitu yang dalam kategori penyakit, berlaku sekiranya pertama, if it's unexpected, maknanya bukan dalam situasi yang kita jangka. Contoh, orang yang ada panic attack, dapat panic attack setiap kali dia berhenti di traffic light, for example. So, it is not normal to get that kind of anxiety, especially if you have never had that kind of anxiety before. So, that's why
we need to start thinking about this could be a possibility of anxiety yang datang dari dalam kategori penyakit. Yang kedua, if it's recurrent, berulang-ulang ataupun prolong, berpanjangan. Dan yang ketiga, if it's disturb kita punya fungsi seharian, kita punya function seharian kita. Tak boleh bekerja, tak boleh bergaul dengan keluarga, berkawan-kawan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh fokus dalam pembelajaran. So that is kita panggil disturb function. Ataupun yang keempat, jika dia associated dengan gejala-gejala mental illness yang spesifik. So bila dia datang dengan kelompok simptom yang sebenarnya menyerupai pattern penyakit mental yang tertentu, dan anxiety disorder tu, anxiety symptoms may not be normal. So nanti kita akan cerita tentang apa dia associated symptom. So bila kita ada this kind of anxiety punya state, baru kita panggil dia sebagai anxiety yang tidak normal. Now, anxiety yang patologi ni tadi, dia datang dalam dua bentuk yang kita kena faham. Pertama, kita panggil dia primary anxiety. Ni untuk bagi mudah faham. Dia tak ada dalam buku, tapi saya nak cerita ni untuk kita mudah faham. Yang kedua adalah secondary anxiety. Now, primary anxiety bermaksud simptom-simptom yang kita ada tu adalah penyakit utama kita. Kita panggil anxiety disorder. Secondary anxiety adalah sebenarnya kita ada penyakit lain. Tapi penyakit lain tu datang dengan sebahagiannya adalah simptom anxiety. Dan penyakit lain tu boleh jadi, pertama, sama ada dia penyakit perubatan, medical. Kedua, penyakit yang disebabkan oleh psikiatri. Yang ketiga, mungkin disebabkan oleh substance ataupun penyalahgunaan bahan-bahan tertentu. Saya cerita tentang secondary anxiety dulu, baru saya cerita tentang primary anxiety. Okey, apa maksud secondary anxiety? Sebagai contoh, kita ada penyakit thyroid. So, bila thyroid kita meningkat, kita panggil hyperthyroidism. So, penyakit hyperthyroidism ni ada banyak tanda-tanda dia. Okey, seperti tanda mata, tanda pada mata, tanda pada jantung. Okey, alright, tanda dalam darah. Okey, petanda-petanda yang menunjukkan thyroid ini meningkat. Namun antara tanda thyroid juga adalah dia jadi restless, tidak boleh duduk diam. Dia mungkin mengganggu tidur, insomnia. Dan ada sebahagian dapat simptom seperti panic attack, jantung jadi laju dan berdebar dan berpeluh. Okey, ini simptom anxiety. Tapi kita tak panggil dia anxiety disorder disebabkan simptom anxiety ni adalah sebahagian daripada penyakit medical yang kita kata tadi. So yang ni yang pertama adalah medical problem that cause anxiety symptom. Okay. Yang kedua adalah psychiatry disorder yang menyebabkan also ada component of anxiety symptom. Contoh, PTSD. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. So PTSD ni, seorang ada trauma dalam hidup dia, menyebabkan dia jadi takut, menyebabkan dia jadi ada flashback, menyebabkan dia jadi avoidant, dia jadi nak mengelak daripada tempat tu. Dia jadi hypervigilant, dia jadi sentiasa berjaga-jaga, sentiasa dalam keadaan tense. Okay? So, antara simptoms PTSD adalah simptoms yang seperti anxiety. So, dia jadi restless, dia jadi tak boleh tidur, okay? Dia jadi takut. Okay? So, that is anxiety. Tapi anxiety ni adalah secondary kepada PTSD. So, sama juga dengan mood. Okay? So, orang yang ada depression, selain rasa hopeless, helpless, putus asa, ada setengah orang yang dapat juga simptom anxiety. Dia berdebar, dia jadi cemas, dia rasa takut. So, yang ni kita panggil major depressive disorder with anxious distress. Tadi saya ada sebut substance. So, substance pun sama juga. Contoh orang yang ambil caffeine. So, caffeine ada banyak tanda-tanda bila kita ambil symptoms, bila kita ambil caffeine. So, antara symptoms yang kita dapat bila kita intoxicated dengan ataupun berlebihan dengan caffeine adalah simptom yang seperti anxiety. So, yang ni kita panggil, so semua ni kita panggil secondary.
Okay, alright. So sebab tu kadang-kadang orang pergi, saya ni depression ke anxiety. Sometimes they happen in this kind of perspective. Alright. Yang seterusnya adalah yang kita nak sebut, yang kita nak discuss tadi adalah yang primary anxiety ni tadi. Okay. Primary anxiety ni bermaksud kita ada anxiety symptom dan kita dah rule out problem lain. So it's not due to medical, it's not due to another psychiatric problem, and it is not due to substance. Dan baru kita panggil dia sebagai primary anxiety disorder. Now, anxiety disorder ada banyak jenis. So anxiety disorder ni adalah umbrella term. So di bawahnya ada banyak jenis-jenis anxiety. Panic disorder, generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, specific phobia. So ini perbezaan antara anxiety disorder dengan istilah-istilah yang ada yang saya sebutkan tadi. So let's have a look about gejala-gejala yang ada ni. So perbezaan antara jenis-jenis anxiety ni adalah, pertama, dia punya tema dia, iaitu apa punca ataupun apa predominant features of anxiety tu, apa yang trigger anxiety tu. Yang kedua, dia perbezaan dari segi set of symptom. Sebahagiannya berbeza. Dan ada juga perbezaan dari segi duration, dari segi tempoh masa dia. Dan ada juga perbezaan dari segi trigger dia. Dan ada certain yang ada trigger spesifik, ada certain yang tak ada trigger spesifik. So sebab tu kita kena faham perbezaan-perbezaannya. Okay, now bila kita cakap tentang anxiety disorder tadi, secara general dia ada dua jenis yang utama. Pertama, yang generalized. Yang kedua, specific. Generalized bermaksud dia tak ada suatu punca atau pattern yang spesifik. Dan contoh yang paling common adalah generalized anxiety disorder. So generalized anxiety disorder bermaksud kecenderungan keresahan melampau yang umum. So simptom dia ada dua. Pertama, dari segi thought ataupun worries, iaitu kerisauan dia berpanjangan. Selalunya dia risau tentang trivial things, everyday things, life activities things, life stressors things. So risau pasal anak, risau pasal kerja, risau pasal suami, risau pasal isteri, risau pasal duit. Dan kerisauan itu datang dalam satu, berterusan, kedua, melampau, ketiga, susah dikawal sehingga mengganggu fungsi seharian. Yang kedua, dia ada associated symptom dia. So associated symptom dia contohnya dia jadi tak boleh tidur, sakit-sakit badan, dan dia jadi resah gelisah sehingga mengganggu fungsi seharian. So bila dia berterusan, generalize, maksudnya dia tak boleh nak pinpoint bila start, bila berakhir. Always worry, dan kita panggil dia generalized anxiety disorder. Now specific pula, dia ada masa atau dia ada pattern tertentu. Now, generalized specific anxiety disorder ni ada banyak jenis. Okay? Contohnya panic disorder. So panic disorder, social anxiety disorder, agoraphobia, specific phobia. So ini contoh-contoh, antara contoh-contoh disorder yang spesifik. Okay. Now, kenapa dia panggil spesifik? Pertama, contoh spesifik fobia sudah tentulah spesifik. Maksudnya dia hanya fobia kepada benda itu saja. Contohnya ambrophobia, dia takut pada hujan. Arachnophobia, dia takut pada labah-labah. So very specific. Agoraphobia adalah ketakutan pada situasi yang tertentu disebabkan dia takut sekiranya sesuatu berlaku pada dia, dia tidak boleh escape atau help tidak available. So maksudnya dia very specific. Dia hanya takut pada situasi yang saya sebutkan tadi tu. Social anxiety disorder, dia takut dalam situasi yang berkaitan dengan perhubungan dengan orang lain di mana ada kemungkinan dia akan dimalukan atau dia akan dijudge atau dia akan diberi penilaian. So that is social anxiety disorder. Panic disorder pula adalah keadaan panik yang berlaku secara berulang dengan pattern-pattern yang tertentu yang kita panggil sebagai panic attack.
So, sebab tu kita panggil dia spesifik. Sementara generalized tadi, dia tak spesifik. Pagi, petang, siang, malam, dia boleh berlaku. Tapi panik, social, agoraphobia, specific phobia, dia berlaku dalam simptom yang spesifik, waktu yang spesifik, trigger yang spesifik. Alright. Kenapa saya kata perbezaan dia dari segi tema, set of symptoms, duration and trigger? Saya ambil satu contoh daripada contoh-contoh anxiety yang saya ada tadi. So, kita ambil panic disorder. Okay. So, panic disorder ni, dia ada dua komponen. Pertama, dia ada komponen panic attack, yang mana yang kemudiannya menjadi disorder. Right. Panic attack ni adalah keadaan di mana anxiety datang dalam bentuk macam ni. Specific duration, peak within few minutes to within few seconds to few minutes, lasted for few minutes, roughly around 20-30 minutes, and then it resolved. Okay, so simptom ini boleh jadi berdebah, berpeluh, macam mana yang saya sebut tadi lah, simptom physical, symptoms cognitive, symptom behavioral, symptoms symptoms emotional. So, satu attack ni satu kejadian ni kita panggil panic attack. Dan panic attack dia boleh berulang. Dan bila dia berulang, so another panic attack, another panic attack, another panic attack, another panic attack, dan kemudian diikuti dengan dua perkara. Pertama, anticipatory anxiety. Maksudnya diikuti dengan keresahan dan ketakutan yang gejala ini akan berulang. Dia kena panic attack sekali, betul kata, nak jadi lagi ke ni, nak jadi lagi ke ni, dia nak lagi, dan fikiran itu mengganggu dia, maka itu kita panggil sebagai anticipatory anxiety. Ataupun yang kedua, dia ada maladaptive behavior. Maksudnya, disebabkan attack yang berlaku tadi tu, kehidupan dia berubah. Kehidupan dia terganggu. Sama ada dia avoid perbuatan-perbuatan tertentu atau tingkah laku dia terganggu. Contohnya dia dapat panic attack masa dia driving, since then dia tak nak drive lagi dah. Atau dia dapat panic attack dekat shopping, dan since then dia tak berani lagi untuk keluar shopping. So yang ni bila dia berterusan lebih daripada 1 bulan dengan simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, mengganggu kehidupan seharian, maka kita panggil dia panic disorder. Dan sebab itu kita panggil dia spesifik. Dan kalau kita tengok agoraphobia pula. Okay, so agaro ni space, phobia ni takut. So basically agoraphobia ni adalah bila seseorang itu rasa takut, dia punya trigger dia can be anything, tapi tema takut dia adalah satu, escape not available. Yang kedua, help not available. Contoh, bila seseorang tu pergi kedai. Dia duduk dalam kedai, dia pernah ada alami panic attack, for example. So, bila dia duduk dalam kedai ini, dia sentiasa dalam keadaan takut. Masuk-masuk kedai, dia terus cari kat mana pintu keluar. Kalau dia terus terfikir, kalau aku kena panic attack dalam ni macam mana? Ada tak orang nak tolong aku? Boleh tak aku keluar? Sehingga terganggu urusan dia dalam kedai. Dan perkara ini berulang kali berlaku. Dan berlaku lebih daripada satu situasi. So mungkin dia takut tempat terbuka, tempat tertutup, takut untuk keluar seorang-seorang, ataupun takut untuk guna public transport contohnya. Bila lebih daripada 2 situasi dia takut, maka kita panggil dia agoraphobia. Okay, sebab tu saya kata dia adalah gejala yang sangat spesifik. So sama juga dengan social phobia. Okay, so social phobia ataupun social anxiety disorder adalah trigger dia adalah social related event yang menyebabkan dia jadi anxious. Dan apa yang dia takut berkenaan sosial ni adalah yang pertama, sekiranya dia being judged, ataupun takut dia tak being able untuk perform. Sehingga menyebabkan dia dapat gejala-gejala anxiety dalam fasa yang berterusan lebih daripada 6
bulan. Baru kita panggil dia sebagai social anxiety disorder. So sama juga specific phobia, just kita tukar dia punya trigger sahaja. So begitulah secara ringkas jenis-jenis anxiety disorder yang berbeza. Untuk anda faham apa dia sebenarnya anxiety disorder. Dan mungkin ada yang sebelum ni tertanya-tanya apa beza dengan panic disorder, apa beza dengan generalized anxiety disorder, apa beza dengan panic attack. So hopefully dengan overview of anxiety disorder ni anda dapat gambaran. So jangan lupa like and subscribe YouTube channel saya. Sekiranya ada sebarang spesifik soalan boleh tanyakan di ruangan komen, dan insyaAllah kalau ada masa saya akan jawab dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.